Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Apa dia nasiah? Yang pertama dahi. Kedua tempat tumbuh rambut. Ketiga sampai tengah kepala. Maka bermula daripada sini naik sampai ke tengah kepala ni, ini dipanggil ubun-ubun, ataupun dalam bahasa Al-Quran tadi nasiah. Ni nama dia nasiah. Dalam Al-Quran ubun-ubun Allah sebut berapa kali? 4 kali. Ada 4 ayat dalam Quran Allah Ta'ala sebut ubun-ubun. Satu dalam surah yang kita baca sekarang Al-Alaq, ada 2. La illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah. 2 ayat. Satu lagi dalam surah Hud ayat 56. Allah Ta'ala sebut ubun-ubun. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Kami pegang ubun-ubun mereka walaupun dia binatang sekalipun, kata Allah, Allah pegang ubun-ubun dia. Maknanya binatang pun ada ubun-ubun. Binatang pun ada otak, cuma akal tak sampai otak ni. Kemudian ada satu lagi surah, ada 4 ayat. Maka bila dikaji 4 ayat ni tuan-tuan, bila orang kaji tentang nasiah, ulama-ulama tafsir dulu membahaskan nasiah dalam surah Al-Alaq ayat yang ke-15 dan 16 ni. Kenapa Allah sebut ubun-ubun? Mereka berkata bahawa ubun-ubun adalah satu tempat yang dihormati oleh orang Arab. Sebab itu Allah sebut nasiah. Nasiah atau ubun-ubun adalah satu bahagian yang orang Arab cukup hormat. Dia pakai kepiah, dia pakai serban, dia pakai igal, dia tutup kepala dia. Dia cukup jaga tuan-tuan. Lambang kemuliaan letak pada ubun-ubun. Itu tafsiran dulu-dulu. Tetapi bila saintis dia mengkaji tentang otak, bila dia mengkaji tentang otak, ulama-ulama kaji tentang otak. Satu, mereka kata otak ni ada 2. Belah kanan satu, belah kiri satu. Otak kanan, otak kiri. Tapi bila mereka kaji lagi otak, otak itu ada 4 pecahan. Otak ada 4 pecahan. Otak bahagian depan, nama dia ubun-ubun. Otak nombor 2 bahagian tepi belah kanan, otak nombor 3 bahagian tepi belah kiri, otak nombor 4 bahagian belakang sini. Nak pergi ke tengkorok, ke tulang tengkorok tu. Tulang tengkok. Macam ayat sebut, otak ubun-ubun disebut 4 kali. Ada 4 kali, ada 4 pembahagian otak. Masya Allah. Baik, kenapa Allah sebut nasiah ubun-ubun, hak bahagian otak pertama ni? Bila mereka mengkaji, dapat jawapan pada ayat 15 16, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun yang mana ubun-ubun dia itu ialah ubun-ubun orang yang mendustai dan derhaka. Rupa-rupanya tuan-tuan, otak yang menjadikan manusia nak buat jahat, bahagian otak yang berfikir manusia nak cakap apa, bahagian otak yang berfikir manusia ni nak buat apa, nak fikir apa, nak merancang apa, pusatnya ialah ubun-ubun. Pusat untuk otak berfikir, ubun-ubun. Pusat untuk kita nak bercakap, bohong atau tidak, ubun-ubun. Bahagian otak tu. Maka saintis yang mengkaji tentang ubun-ubun, dia masuk Islam bila dia baca ayat daripada 15 dan 16 surah Al-Alaq. Masuk Islam dia. Dia heran macam mana Nabi Muhammad boleh tahu bahagian otak depan ni lah yang berbohong, yang bercakap benar, yang menipu, di sini letak dia. Masuk Islam tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Patut orang dulu-dulu dia buka kepiah dia,
Dia jumpa ustaz dia, ustaz tolong jampi kat saya. Ustaz tadi letak tapak tangan tak ubun-ubun. Tuan-tuan tengok. Patut tuan-tuan bila kita ni nak sujud, kita sujud dahi ni ubun-ubun di sini. Patut bila kita ambil wuduk tuan-tuan, kita basuh kepala kita. Patut disuruh jaga ubun-ubun, basahkan ubun-ubun ni supaya otak awak ni sentiasa baik. Dan nak tahu dia tu bohong ataupun tidak, tengok pada ubun-ubun dia. Gila punya ustaz ni. Ada ke nak tengok berbohong ataupun tidak, tengok pada ubun-ubun? Hang yang gila. Kata ustaz gila. Tuan-tuan kalau rajin pi balik polis Hilir Perak daerah. Saya daripada muda saya pi balik polis. Asrama saya dulu dekat bangunan tabung haji di Ipoh. Itu asrama saya. Roboh asrama tu buat bangunan tabung haji. Itu tempat tidur saya, tempat belajar saya di situ. Asrama. Depan asrama tu balai polis di Ipoh tu. Depan tabung haji sekarang. IPD situ, IPK pun situ. Tadi ustaz kata ustaz main dengan polis, memang. Tengah-tengah main takraw petang-petang, polis datang naik motor. 10 orang. 10 orang. Jom, ramai-ramai pergi balai polis 10 orang. Buat apa? Kawat cam. Tuan-tuan tahu kawat cam duduk diri ramai-ramai, saksi main tengok seorang-seorang. Siapa dia hak rogo dia tengok. Siapa dia hak ragut dia tengok. Salah seorang yang duduk diri kawat cam tu saya. Ada satu nyonya tuan-tuan sekatu petang tu, dia kawat cam, dia berdiri lama, dia tengok saya buat. Buat aku pula dah. Sudah tu dia tengok, dia belek. Bukan ini orang, dia tengok. Ya selamat, alhamdulillah tuan. Dia kawat cam. Kami paling dekat dengan balai, kami kena pi. Di balai polis, kalau tuan-tuan pi mahkamah ke apa berbicara, salah satu benda yang mereka akan buat apa dia? Ujian pengesanan berbohong. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ujian berbohong? Ada kan? Di mana alat berbohong tu mereka letak? Di mulut? Di lidah? Tak. Di sini, di sini, di sini, di sini. Sebab bila manusia berbohong, darah dia akan mari ke bahagian ubun-ubun. Bila manusia cakap bohong, darah dia akan mai di sini. Mesin tu akan tunjuk berapa banyak darah dia. Lain luar biasa daripada dia ni cakap bohong. Jom tuan-tuan kita test ujian bohong. Abang-abang berani buat ujian bohong dengan isteri, pasang alat kat kepala. Abang cakap abang nikah lain tak bohong. Tengok tu dia naik dia. Mesin tu tipu. Mesin tu kena buat ujian berbohong, tak payah tuan-tuan. Dia bukan ada hubung pun. Sebab tu ujian pengesanan berbohong dia letak di sini. Ketika kita berbohong, darah kita akan main sini. Sebab itu orang yang nak marah, tuan-tuan tengok dahi dia macam mana. Dahi dia naik tegang, berurat, timbul urat ni. Tang dahi, tang ubun-ubun. Semuanya nak jadi marah orang, nak mengamuk, nak bunuh orang, letaknya di sini. Nak buat jahat pun letak di sini. Ada banner ceramah Ustaz Kazim. Ceramah perdana Ustaz Kazim Elias. Saya pernah jumpa banner saya kena bakar. Waktu orang bakar tu, ubun-ubun penuh jahat kat sini. Otak dia tu. Ada ceramah saya tuan-tuan, di mana negeri ke, sampai ke traffic light, saya tengok banner tu. Gambar saya tapi ada 2 tanduk. Macam gambar aku je tu. Mereka spray dengan warna cat merah. Cilakui betul. Maka ulama-ulama, saintis-saintis sekarang bila dengar ayat nasiyatin kadhibatin khati'ah, masuk Islam. Maha suci Tuhan. Bahagian otak ini yang duk fikir jahat, dan bahagian otak itulah aku tarik di hari kiamat, aku rentak di hari kiamat. Kepala otak kamu yang buat jahat.
Rupa je tuan-tuan, otak ni lah yang menjadikan tangan ni jadi jahat, yang menjadi kaki jadi jahat, yang mulut jadi jahat. Pusat arahan dia daripada otak. Macam Quran sebut. Kita kalau baca Quran seronok. Tapi kalau kita tahu makna, tahu pengajaran, tahu kisah, tahu benda apa yang Allah Ta'ala nak sebut. Selama ni tuan-tuan kita baca banyak kali dah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi kita tak faham pun apa makna nasiyah. Bila campur dengan sains, bila campur dengan ilmu tafsir, campur dengan Allah Maha Suci Tuhan. Sebab tu tuan-tuan, sampai kita mati pun takkan habis ilmu. Tuan-tuan, untung ada madrasah di sini, ada ma'ad di sini, ada masjid di sini, ada guru-guru yang alim-alim di sini. Marilah tadah kitab tuan-tuan, supaya bila kita baca Quran nanti kita tahu, ya Allah, hebatnya Quran, hebatnya Quran. Di dalam otak ni tuan-tuan ada 4 tulang ni. Tulang ni ada 4 yang menyokong otak ni supaya dia jadi kuat. Nama dia tengkorak, nama dia. Ada 2 tulang yang duduk di depan ni yang menyokong ubun-ubun. Nama tulang itu ialah frontal bone, nama dia. Frontal bone ni tuan-tuan duduk kat depan ni. Frontal bone ni duduk depan. Untuk apa? Menjaga satu lagi frontal, nama dia frontal lobe. 4 ayat tentang ubun-ubun ada dalam Quran. 4 tiang yang duk membentuk tengkorak. Masya Allah. Dan dalam otak tu pula ada satu neuron, nama dia. Ni otak tuan-tuan. Dalam otak ni ada satu neuron, ada satu lubang dalam otak ni. Otak ni ada satu lubang, darah tak boleh masuk. Kalau dia kering, otak jadi rosak. Kalau dia basah pun otak jadi rosak. Maka perlu ada sekejap dia basah, sekejap dia kering. Sekejap dia basah, sekejap dia kering. Macam mana cara nak bagi basah supaya darah tadi masuk dalam lubang neuron? Sujud. Sujud. Dan bila duduk antara 2 sujud, darah tadi keluar balik daripada otak dia. Dia jadi elok. Sujud balik, duduk balik. Orang yang banyak sembahyang ini, otak dia jadi baik. Lagi sekali tuan-tuan, orang-orang saintis mengkaji kenapa manusia sujud. Dapat dah jawapan. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dapat dah jawapan. Bila banyak sembahyang, dia mencegah jahat dan mungkar. Syukur pada Allah, anak-anak tuan-tuan pukul 5 dah bangun nak sembahyang subuh. Syukur pada Allah, cucu-cucu kita yang sekolah di sini sembahyang ikut waktu. Lepas azan, qamat terus sembahyang. Berapa banyak kawan-kawan mereka tuan-tuan subuh tak bangun, tak sembahyang. Tapi anak kita 24 jam pegang Quran, 24 jam pegang kitab, waktunya tepat, menunggu waktu sembahyang tepat. Sembahyang pula pakai jubah, sembahyang pula pakai baju Melayu. Tertib, diduduk, diasuh, diajar oleh guru-guru. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya anak aku ni. Bayangkan anak-anak kita yang tak dapat pendidikan macam ini. Apa nak jadi tuan-tuan? Tidur dengan TikTok. Pukul 2 pagi duduk TikTok, biru muka ni duduk tengok TikTok. Biru muka duduk tengok Facebook macam-macam cerita. Dengan tok pun tengok sekali. Tengah-tengah duduk tengok gambar perempuan duduk pagi joget, tergedek. Ya Allah, astagfirullahalazim. Lepas 2 minit cari balik. Mana dia pula gambar? Lah. Tapi depa ni tidur, sebelum tidur dengan Waqiah. Adik-adik kita tidur pukul 10.30 duduk atas katil Al-Mulk. Habis Al-Waqiah baru tidur. Habis Al-Mulk baru tidur. Cuma bangun pukul 3 lompat pergi sekolah. Cari tom yum pun ada juga. Bukan kata tak ada, ada hot fly pun ada juga. Pergi cari tom yum.
Alhamdulillah budak-budak kita baca Quran.